15 minit. Terima kasih. Pengerusi, Datuk boleh Pengerusi. saya minta yang isu-isu Macam yang kami bangkit di ucapan kami tadi itu dijawab secara bertulis. Ya, saya mau pengesahan bahawa soalan-soalan lain yang belum dijawab oleh Yang Jawab Berhormat tulis, Menteri jawab tulis. tadi akan dijawab secara Jawab bertulis. bertulis Boleh 5 kita ada hari. soalan? Assalamualaikum warahmatullahi Jawab wabarakatuh tulis 5 dan hari selamat bekerja. petang. Dan bila akan diterima? 5 hari bekerja. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya kasihi Tan Sri Yang di-Pertua, saya nak menjawab tentang daripada wakil Jerai yang ada sini, Tampin, membangkitkan isu peruntukan di bawah butiran P06 03400 di bawah tajuk Kompleks Latihan Islam Tahfiz yang menurun sehingga 2 juta. Peruntukan ini sebenarnya ialah untuk menyiapkan projek yang sedia ada di bawah JAKIM yang sedang dilaksanakan oleh JKR akan disiapkan pada tahun 2022. Bagi pembinaan institusi ini, JAKIM akan menggunakan peruntukan yang telah ditetapkan dan menyelesaikan projek-projek pembangunan yang telah dirancang dan diluluskan. Kemudian Yang Berhormat Simpan Renggam, ada tak? Dan nanti saya bagi tulis. Tasik Gelugur, Ulu Langat. Kemudian Tasik Gelugur ada. Jerai ada. Ingin mendapat penjelasan mengenai peningkatan jumlah peruntukan di bawah kod 40,000 pemberian dan kenaan bayaran tetap sebanyak 3.5 juta kepada JAKIM. Pada tahun 2021, jumlah peruntukan di bawah kod 40,000 pemberian dan kenaan bayaran tetap di bawah B6 040 100 Jabatan Kemajuan Islam JAKIM adalah berjumlah RM704,494,200. Manakala bagi tahun 2022 pula terdapat sedikit kenaikan berjumlah RM3,589,800, yakni 0.48%, menjadikan jumlah keseluruhannya adalah sebanyak RM751,084,000. Untuk makluman, jumlah kenaikan ini adalah bertujuan untuk menampung kos pengurusan operasi bagi agensi di bawah Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, seperti mana kos bayaran sewaan pejabat Yadim di Komplek Putrajaya Tiwi Hijrah bagi menampung pertambahan program baru di Tiwi Hijrah. Jerai juga bertanya adakah peruntukan yang disediakan bagi JKSM berjumlah 64.29 juta adalah termasuk perbelanjaan baik pulih Mahkamah Syariah. Soalan yang lebih kurang sama diajukan oleh Yang Berhormat Tampin. Jabatan Kehakiman Syariah JKSM merupakan agensi di bawah Kerajaan Persekutuan yang bertanggungjawab menyeragamkan urusan pentadbiran Mahkamah Syariah seperti penggubalan dasar dan strategi dan penyelesaian kes-kes rayuan syariah bagi negeri-negeri yang menggunakan perkhidmatan Hakim Rayuan JKSM. Urusan pembangunan dan mengurus mahkamah syariah di negeri-negeri adalah di bawah pentadbiran kerajaan negeri. Termasuklah urusan menaik taraf pembangunan fizikal mahkamah syariah. Dalam hal ini, perbelanjaan bagi baik pulih mahkamah syariah adalah melalui peruntukan kerajaan negeri masing-masing. Walau bagaimanapun dalam usaha memperkasakan mahkamah syariah dari aspek pembangunan fizikal sejak tahun 2000, JKSM telah membantu dalam membangunkan kompleks Ibu Pejabat Mahkamah Syariah bagi 9 buah negeri, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pulau Pinang. Yang terbaru adalah Pahang dan juga Sabah yang siap sepenuhnya pada tahun ini. Pembangunan Mahkamah Syariah di semua 9 negeri ini melibatkan kos keseluruhan berjumlah 434.94 juta. Oleh itu, bagi tahun 2022, peruntukan pembangunan berkurangan kerana projek pembinaan kompleks Ibu Pejabat Mahkamah Syariah Negeri Pahang dan Negeri Sabah telah siap sepenuhnya pada tahun ini. Jerai juga ingin mendapatkan penjelasan tentang usaha memperkasakan mahkamah syariah agar setara dengan mahkamah sivil
adakah jawatan hakim syar'i sudah diperkasa? Senarai 2 jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan jelas memperuntukkan bahawa kuasa perundangan syariah adalah terletak di bawah sultan, raja di setiap negeri, manakala negeri-negeri yang tidak beraja adalah di bawah Yang di-Pertuan Agong. Sebarang usaha untuk menstrukturkan semula pentadbiran dan prosedur yang diguna pakai mahkamah syariah seluruh negara bagi menaik taraf perkhidmatan serta integriti institusi tersebut perlulah mendapat kerjasama, pandangan, persetujuan daripada pihak berkuasa negeri-negeri. Mohon Menteri minta celahan sikit di bawah kepala berkaitan. Kanga. Okey. Okay. Terima kasih Mohon Menteri, terima kasih pengurusi. Saya suka mendengar kata ada kerjasama daripada kata agensi persekutuan dan negeri berkaitan dengan hal ini. Sebelum ni pun saya bawa banyak isu-isu kekeluargaan dan juga isu perceraian. Jadi saya ingin tanya dengan Yang Berhormat Menteri, apakah langkah yang diambil oleh kementerian dalam usaha membantu mempercepatkan kes-kes terutama berkaitan perceraian, berkaitan nafkah supaya tidak ada kezaliman khususnya kepada mereka yang mungkin menjadi ibu tunggal, yang ada anak-anak. Jadi kalau ada keperluan untuk menambah perjawatan, meningkatkan kuasa mahkamah ini, mungkin kita boleh bantu untuk sama-sama mendesak supaya kerajaan memberikan peruntukan yang lebih besar. Terima kasih Kanga atas cadangan yang baik, kerana kita sedar bahawa banyak kes-kes kezaliman yang berlaku terhadap ceraian ataupun wanita yang menjadi mangsanya ialah kanak-kanak. Maka dengan sebab itu, walau bagaimanapun dalam hal ini ialah sebagaimana yang kita maklum, bidang kuasa mahkamah syariah itu ialah di bawah bidang kuasa negeri, dan di peringkat wilayah persekutuan kita juga membincangkan berkenaan dengan tindakan ada dari kalangan suami-suami yang tidak membayar nafkah yang kita harapkan dapat diambil tindakan menurut perundangan dengan membekukan harta dan sebagainya. Terima kasih. YB Jerai dan Kuantan juga bertanya mengenai status penyerapan guru kafa. Adakah masih dalam kajian? Yang Berhormat Menteri, berkenaan dengan Mahkamah Syariah, saya ada dalam perbahasan saya tadi bertanya berkenaan dengan perkahwinan bawah umur, sama ada hakim mahkamah rendah ataupun hakim mahkamah tinggi yang mendengar permohonan tersebut. Ini ada jawapan dia. Yang Berhormat Jerai dan Kuantan juga bertanya mengenai status penerapan guru kafa. Adakah masih dalam kajian, dan jika masih dalam kajian, berapa tempoh masa ditetapkan? Buat pengetahuan Dewan Yang Mulia, JAKIM telah mengadakan beberapa sesi rundingan dengan agensi persekutuan berhubung perkara ini. Maklum balas yang diberikan oleh agensi-agensi berkenaan ialah beberapa perkara yang melibatkan aspek perkhidmatan guru kafa seperti deskripsi tugas. Yang keduanya penetapan jumlah jam mengajar. Yang ketiganya kelayakan guru untuk dilantik. Dan keempatnya premis yang kondusif perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum perkara ini boleh dibawa untuk pertimbangan. Selagi perkara yang membabitkan aspek perkhidmatan seperti yang dinyatakan tadi tidak diselesaikan, maka sukar untuk agensi berkenaan memberikan pertimbangan untuk menyerahkan guru-guru ini ke jawatan tetap. Contohnya di Negeri Sembilan, dia pengajian kafah hanyalah 4 hari, 5 hari pula di Selangor, Melaka, Johor, Perak, Pulau Pinang, wilayah persekutuan, dan daripada tahun 1 hingga tahun 6 yang melibatkan Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kelantan, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sarawak, Selangor, Terengganu dan wilayah persekutuan. Rundingan secara mendalam juga dilakukan dengan pihak berkuasa agama berhubung perkara ini kerana mereka adalah jentera pelaksana program kafa di negeri masing-masing yang melibatkan aspek pelantikan guru, penggunaan premis negeri dan pengurusan hal ehwal murid. Dalam masa yang sama, JAKIM juga sedang menyediakan pelan pemerkasaan program kafa yang bertujuan menambah baik mutu perkhidmatan guru kafa. Pelan ini menumpukan kepada peningkatan profesionalisme dan meningkatkan kebajikan para guru agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada program kafa. Tan Sri Yang di-Pertua ada Unta dah.
Ya, Yang Berhormat Menteri, berkenaan dengan guru kafar, adakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawa pada tahun 2019 telah diwujudkan satu task force yang mengambil masa 6 bulan untuk mengkaji semua apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Task force ini sudah pun meneliti segala apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi berkenaan dengan jumlah hari belajar, premis. Malah ketika itu Kementerian Pendidikan bersetuju untuk menggunakan premis sekolah ya untuk diadakan kafar 5 hari seminggu dan kemudian diadakan pilot project berperingkat-peringkat. Ya, pilot project untuk beberapa negeri pada permulaannya dan beberapa sekolah supaya boleh dikaji bagaimana program kalau orang kata the best practice lah ya untuk pendidikan kafar ini dengan negeri-negeri yang sedia mengambil memberi kerjasama. Sepatutnya Yang Berhormat Menteri kalau Yang Berhormat Menteri mahu lebih lanjut, saya sedia untuk berjumpa dan berbincang kerana itu sudah pun ada laporan-laporan daripada task force special task force tersebut. Terima kasih. Terima kasih Puan Tan. Sebenarnya memang saya telah pun diberi taklimat. Ini ada lebih kurang 22 muka surat yang telah pun dibentang bincang secara detail berkenaan dengan pelaksanaan kafar ni sebenarnya. Dan dia apabila menimbulkan ialah apabila melibatkan soal kewangan, maka tentulah dia fikirkan ialah dari segi kontak awal, mengajar, deskripsi tugas dan sebagainya, bukan saja soal premis. Dan insyaAllah kita cuba lagi untuk membincang dengan pihak yang bertanggungjawab terutama melibatkan kewangan ini untuk memastikan perkara itu boleh kita laksanakan. Dalam perbahasan saya menyatakan bahawa tidak disebut dalam bajet 2022. Maksudnya memang tak adalah dalam 2022 tu penyerapan ke dalam contract of service ya seperti yang apa pun memang tak ada dalam bajet. Jadi itulah saya harap pihak Yang Berhormat Menteri sungguh-sungguh ya untuk melaksanakannya. Bagaimana nak laksanakannya kerana memang kalau tak ada dalam bajet memang tak boleh dilaksanakan. Jadi kalau kita nak tengok 2023 pula baru boleh nak laksanakan. Itu pun kena sungguh-sungguh ya untuk menyerapkan dalam contract of service. Terlalu lama sangat dah Yang Berhormat Menteri mereka Wabi. ini. Apa orang kata? Wabi, saya rasa Wabi Menteri dah jawab. Dialah masalah. Nak bagi duit ni bukan duit kita sendiri. Dia melibatkan prosedur keuangan. Maka sudah tentulah kita lihat dalam hal-hal seperti begini memerlukan mengikut peraturan-peraturan. Jadi kalau kita minta sekalipun, sudah tentulah tidak ada rasional dia orang tak bagi pada kita. Kita nak tolong sangat, saya ni sekolah agama. Saya mengaji sekolah agama, sudah tentulah kita ada tanggungjawab sebagainya. Tapi benda ni melibatkan soal prosedur keuangan. Tan Sri Speaker, kalau kerai ada. Kalau kerai ingin tahu berkenaan dengan perkembangan pelan tindakan bagi menangani keragaman isu halal termasuk kartel daging import yang dimaklumkan oleh pihak JAKIM pada tahun 2020. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Kerajaan Malaysia telah menetapkan bahawa pengimportan daging dan produk daging hanya dibenarkan daripada rumah sembelih dan loji pemrosesan yang diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Daging dan produk yang diimport masuk perlu mendapat pengesahan halal daripada Badan Persijilan Halal Luar Negara yang diiktiraf JAKIM. Pengimport perlu mengemukakan bersama sijil kesihatan daripada pihak berkuasa veteriner negara pengeksport dan kelulusan permit import daripada Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS sebelum daging dan produk daging tersebut dibenarkan masuk ke pasaran negara ini. Dan Yang Berhormat, saya nak jawab tadi berkenaan dengan Puan Tan tadi, hal yang berkaitan dengan soal stew. Tasik geluguk. Stew ada. Okey. Ya Allah, masa nak tamat. Saya tambah 5 minit kemudian boleh habiskan. Yang lain tu bertulis. Okey. Wabi Menteri Tasik Geluguk. Okay. 5 minit. Ya. Terima kasih Tan Sri. Yang Berhormat Dungun ingin tahu bagi menampung beasiswa GPA, adakah kerajaan bercadang untuk membuka dana wakaf bagi membolehkan lebih ramai rakyat yang berkemampuan
untuk membantu dari segi menambah kewangan. Sebagai makluman, Yayasan Wakaf Malaysia telah pun mempunyai produk wakaf khusus bagi tujuan pendidikan, iaitu sijil wakaf tunai pendidikan yang akan digunakan bagi tujuan pembiayaan aktiviti kebajikan berkaitan dengan pendidikan. Dana wakaf yang dikumpul akan dipindah bentuk kepada aset kekal, merangkumi objektif pendidikan mengikut kesesuaian dan peraturan yang digunapakai. Manfaat yang dihasilkan akan digunakan untuk tujuan berikut. Yang pertama, membiayai pembelian alat-alat pendidikan untuk kebajikan masyarakat. Yang kedua, membiayai belian peralatan atau pakaian untuk murid-murid yang kurang berkemampuan. Yang ketiganya, membiayai kos ubah suaian atau tambahan kemudahan pendidikan di mana-mana pusat pendidikan yang bersuaian. Dan yang keempatnya, membantu membiayai kos pendidikan yang diperlukan termasuk beasiswa. Yang berhormat Setiu bertanya, adakah terdapat perancangan untuk membangunkan pengkalan data hartanah wakaf supaya dapat membangunkan tanah wakaf dengan lebih produktif. Kajian induk transformasi pembangunan harta tanah wakaf di Malaysia yang diterbitkan pada tahun 2013 merekodkan terdapat sejumlah 14,356 lot atau 30,888.89 hektar tanah wakaf di Malaysia. Bagi memastikan data semua tanah wakaf direkodkan dan mudah dicapai, kerajaan telah membangunkan sistem geospatial tanah wakaf yang merekodkan semua tanah wakaf. Justru bagi memastikan inisiatif ini mencapai objektifnya, kerjasama semua majlis agama Islam lain amat diperlukan agar data-data tersebut dapat direkodkan dengan lengkap. Ini diharap dapat membantu kerajaan dalam membangunkan hartanah wakaf pada masa akan datang. Tasik Logo, Majlis Peguam Syar'i. Yang berhormat Kuantan juga mengenai peruntukan untuk melatih hakim bagi mendengar permohonan kes-kes perkahwinan di bawah umur, sama ada hakim mahkamah rendah atau hakim mahkamah tinggi yang mendengar permohonan perkahwinan bawah umur. Pelaksanaan latihan untuk hakim-hakim syar'i berkenaan pengendalian kes-kes permohonan berkahwin di bawah umur adalah termasuk dalam peruntukan yang diterima oleh JKSM, dan latihan berkenaan juga termasuk dalam senarai perancangan latihan JKSM 2020 berdasarkan arahan amalan Mahkamah Syariah nombor 4 tahun 2019. Kes-kes permohonan berkahwin bawah umur akan didengar oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Tasik Gelugu yang bertanya berkenaan dengan hal yang berhubung kait dengan soal majlis peguam. Ya, Majlis Peguam Syar'i. Majlis Peguam Syar'i. Okey. Sebenarnya kita sekarang ni dalam proses sudah pun dibincang melalui jawatan kuasa teknikalnya untuk menyusun berkenaan dengan aturan-aturan berkenaan dengan apa hal yang akan dilaksanakan untuk wilayah persekutuan. Yang keduanya berkenaan dengan hal berhubung kait majlis peguam syar'i, maka ia memerlukan kepada dana dan sebagainya, dan insya-Allah perkara itu kalau dia dapat dilaksanakan maka kita akan memohonkan peruntukan ataupun tidak tahun ni ataupun tahun akan datang. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat semua. Masalah ialah bahawa wang sejumlah RM 6 bilion